Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan supaya etika Islam yang selari dengan budaya bangsa sentiasa diutamakan dalam usaha Universiti Teknologi Brunei UTB mempersiapkan sumber manusianya. Titah baginda ini penting supaya jati diri tidak dapat digugat oleh sebarang pengaruh asing. Bertitah pada Majlis Convocation kali ke-8 UTB pagi tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik kerjasama penyelidikan kejuruteraan bertaraf dunia UTB bersama Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP, Imperial College UK dan University of New South Wales, Australia yang dijangka menyelesaikan salah satu cabaran teknikal paling mahal di negara Brunei Darussalam, iaitu isu pasir dalam pengeluaran hidrokarbon. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku Chancellor UTB bertitah, projek tersebut juga akan menawarkan beasiswa kepada pelajar dan menyediakan pekerjaan tempatan kepada para graduan UTB. Mengenai kejayaan graduan menamatkan pengajian mereka, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan kejayaan tersebut akan menjadi pembangkit kepada kecemerlangan para graduan pada masa akan datang. Di kesempatan ini, beta terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing. Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Ucapan tahniah juga beta tujukan kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang secara konsisten mendorong para graduan sehingga beroleh kejayaan. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menyentuh mengenai pelancaran permulaan penulisan Mushaf UTB. Pelancaran Mushaf tersebut titah baginda bererti UTB tidak ketinggalan memartabatkan Mushaf sebagai lambang keilmuan yang tidak ada tolok bandingnya. InsyaAllah, Mushaf ini nanti akan mengepelai setiap perarakan dalam Majlis Convocation UTB. Dengan ini juga bererti UTB tidak ketinggalan memartabatkan Mushaf sebagai lambang keilmuan yang tidak ada tolok bandingnya. Beta dalam majlis yang permai ini mengambil maklum bahawa UTB buat julung kalinya akan menganugerahkan ijazah kedoktoran atau PhD. Ini menunjukkan UTB semakin meningkat matang dalam bidang penyelidikan dan pasca ijazah. Mengenai peranan UTB sebagai penyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan serta berupaya untuk menyelesaikan isu-isu kontemporari melalui usaha-usaha penyelidikan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik mengenai kerjasama penyelidikan kejuruteraan bertaraf dunia UTB dengan BSP dan dua buah universiti antarabangsa serta aktiviti penyelidikan yang dilaratkan kepada komuniti. Sehubungan itu, beta menyambut baik mengenai kerjasama penyelidikan kejuruteraan bertaraf dunia bersama Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP, Imperial College UK dan University of New South Wales, Australia. Projek berkenaan dijangka akan menyelesaikan salah satu cabaran teknikal paling mahal di negara Brunei Darussalam, iaitu isu pasir dalam pengeluaran hidrokarbon. Projek ini juga akan menawarkan beasiswa kepada pelajar
dan menyediakan pekerjaan tempatan kepada para graduan UTB. Malah, beta juga difahamkan bahawa aktiviti-aktiviti penyelidikan UTB telah juga dilaratkan kepada komuniti seperti Majlis Perundingan Kampung sebagai live project bagi kaki tangan dan mahasiswa UTB, selaras dengan visi UTB untuk menjadi sebuah universiti global yang memberi kesan kepada masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menzahirkan ucapan tahniah di atas kejayaan UTB meraih kedudukan ke-350 di QS World University Ranking. Mengenai kedudukan UTB sebagai sebuah universiti global, beta mengucapkan tahniah kerana pada tahun ini UTB telah berjaya meraih kedudukan ke-350 di QS World University Ranking pada julung kalinya juga. UTB telah masuk ke dalam senarai 50 Young Global University di bawah umur 50 tahun pada tangga ke-40. Dalam usaha UTB mempersiapkan sumber manusia, beta ingin mengingatkan supaya etika Islam yang selari dengan budaya bangsa sentiasa diutamakan. Ini penting supaya jati diri tidak dapat digugat oleh sebarang pengaruh asing. Semasa majlis convocation tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan majlis pelancaran penulisan Mushaf Universiti Teknologi Brunei UTB. Penulisan Mushaf UTB adalah usaha yang bertepatan dengan hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk melihat universiti di negara ini menjadikan Mushaf Al-Quran sebagai cokmar universiti bagi setiap convocation. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UTB, dan Profesor Dr. Daeng Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Sejurus berangkat tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke Royal Lounge bagi menyempurnakan majlis pelancaran penulisan Mushaf UTB. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro Chancellor UTB. Majlis pelancaran penulisan Mushaf UTB dimulakan dengan perarakan masuk Mushaf Negara Brunei Darussalam, lembaran muka surat Ummul Quran, lembaran muka surat tanda tangan dan alat tulis Mushaf. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan memulakan penulisan Mushaf dengan menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada lembaran Ummul Quran. Baginda telah memperkenankan bagi penggunaan Mushaf Al-Quran sebagai ganti cokmar dalam Majlis Convocation UTB pada 17 Januari 2011.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat ke bilik Ministers Lounge bagi menyaksikan lebih dekat pameran mengenai reka bentuk Mushaf UTB yang berpegang kepada konsep kebrunaian, Melayu Islam Beraca dan kejuruteraan. Mushaf ditulis oleh penulis khat tempatan Abang Haji Sabtu bin Surat, manakala Dayang Nur Izzati binti Haji Muhammad Ali Nur, penolong pegawai pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah selaku pereka bentuk Mushaf. Reka bentuk Mushaf UTB mempunyai motif-motif erti tersendiri. Projek penulisan Mushaf UTB adalah bagi menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang menyarankan institusi-institusi pengajian tinggi di negara ini mempunyai mushaf tulisan-tulisan tangan hasil anak tempatan. Di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan penggunaan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang kepada 307 orang graduan pada Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei kali ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أسفرت شمس محياكم لنا فامتلأ الكون بنور وثناء. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah At-Taghabun oleh Awang Haji Muhammad Adam bin Haji Rosli, graduan program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Mechanical UTB, antara lain menjelaskan musibah yang menimpa manusia dan alam ini adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tersebut juga menekankan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya dan hendaklah kepadanya manusia bertawakal. Sebagaimana yang diajarkan Al-Quran, negara kita akan terus dikurniakan keberkatan, iaitu kebaikan yang berpanjangan. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan junjung kasih atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi UTB memiliki tanah seluas 76.1 hektar di kawasan UTB pada masa ini, peningkatan infrastruktur rangkaian dalam kampus UTB dan kemudahan sukan UTB. Begitu juga dengan aktiviti hubungan dua hala UTB, di mana ia masih diteruskan dengan penandatanganan memorandum persefahaman secara maya. Salah satunya adalah kolaborasi antara UTB dan Huawei bagi penubuhan Huawei ICT Academy di UTB yang mana mempunyai rangkaian global dalam 72 negara. Objektif kolaborasi adalah untuk membangunkan talent ekosistem dan meningkatkan pembangunan industri ICT di negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda pada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Daripada 307 orang graduan yang diraikan, 2 orang menerima ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan elektrikal dan elektronik dan kejuruteraan awam daripada Fakulti Kejuruteraan. Sarjana Sains secara penyelidikan dalam kejuruteraan awam, 89 orang menerima ijazah sarjana dalam bidang-bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatik dan sains gunaan dan matematik. Sarjana Sains secara penyelidikan dalam Sains dan Teknologi Makanan, Dayang Nur Hazira binti Nur Azmi, Awang Muhammad Arif bin Jenuin, Awang Muhammad Khairul Anazmi bin Ibrahim, Awang keempat, Cemerlang, Awang Abdul Haziq Kamarul Bahrain bin Abdul Ghani. Tahun ini, buat julung kalinya, UTB melahirkan graduan jurusan ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan elektrikal dan elektronik dan kejuruteraan awam daripada Fakulti Kejuruteraan dan ijazah sarjana secara penyelidikan dalam bidang pengkomputeran kreatif daripada Sekolah Pengkomputeran dan Informatik dan Sains dan Teknologi Makanan daripada Sekolah Sains Gunaan dan Matematik. Awang Muhammad Zulfadli bin Awang Haji Ismail, Dayang Ros Hartini binti Damit. 216 orang menerima ijazah sarjana muda dalam bidang-bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatik dan sains gunaan dan matematik. Pada masa ini, UTB menawarkan 24 program ijazah sarjana muda, 22 program ijazah sarjana secara penyelidikan dan kursus dan ijazah Doktor Falsafah. Dayang Siti Afifah Zafirah binti Muhammad Riza, Dayang Siti Nur Musyirah binti Jini. Kepujian kelas kedua atas, Awang Muhammad Rafi'i alias Muhammad Sufi bin Matasan, Dayang Nur Hamizah binti Mazlan. Bagi memohon keberkatan majlis, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Setakat ini, UTB telah melahirkan seramai 5,141 orang graduan diploma tertinggi kebangsaan, 295 graduan diploma tertinggi kebangsaan tahap 5, 1,926 graduan ijazah sarjana muda, 287 graduan ijazah sarjana dan 2 graduan ijazah Doktor Falsafah dari bidang kejuruteraan, perdagangan, pengkomputeran dan informatik dan sains gunaan dan matematik. UTB adalah satu-satunya universiti tempatan yang menerima penarafan 5 bintang melalui Cockcroft Simons QS Stars dan juga universiti pertama yang berjaya memperoleh persijilan sistem pengurusan berkualiti pada Julai 2019. Sebilangan graduan Universiti Teknologi Brunei UTB mengakui berhadapan pelbagai cabaran dan dugaan semasa dalam tempoh pembelajaran untuk memperoleh segulung ijazah. Bagaimanapun, berkat sokongan dan semangat yang diberikan oleh keluarga dan tenaga pengajar
serta ketekunan masing-masing. Akhirnya, mereka berjaya menamatkan pengajian sehingga ada yang mendapat kepujian. Beberapa graduan juga berkongsi mengenai hala tuju masing-masing dengan menerapkan ilmu dan kemahiran yang diperolehi. Solusi yang dapat saya hadapi untuk menghadapi cabaran-cabaran ini ialah untuk tidak berputus asa, mencari solusi ataupun jalan yang lain untuk mencapai objektif itu, berfikiran terbuka dan mendengar nasihat daripada orang lain, terutamanya penyelia dan juga pendidik. Saya rasa cabaran bagi saya ialah online learning, iaitu pembelajaran dalam talian. Sebab bagi saya sangat sukar untuk fokus kerana tidak bersemuka dengan lecturer, tetapi alhamdulillah saya terima itu sebagai saya punya cabaran dan saya rasa sebagai pelajar kita perlu ada kesabaran dan juga keyakinan diri untuk berjaya dan maju ke hadapan. Cabaran yang saya hadapi sepanjang pengajian saya adalah penyesuaian diri pada kawan-kawan kerana ingin menjaga pergaulan yang sihat. Keduanya adalah ingin membuat tugas yang diberikan pada masa yang singkat. Dan ketiganya itu dengan membuat projek akhir tahun yang mana ianya memberikan titik markah yang amat besar yang memberi impak kepada keputusan saya nanti. Selepas ini saya ingin fokus dengan kerjaya dalam bidang pengurusan alam sekitar. Di samping itu saya juga berminat dengan doing volunteering works, di mana sekarang saya sedang bekerjasama dengan Sustainable Ocean Alliance untuk mengadakan river cleanup di kampung air. Saya bertekad menyumbangkan tenaga saya kepada negara dengan menggunakan ilmu dan kemahiran yang saya perolehi dalam membangun industri kreatif, mengimprovisasi penggunaan animasi 3D dan teknologi-teknologi baru seperti virtual reality dan augmented reality. Bagi saya, rahsia kejayaan paling penting adalah usaha, tawakal, doa dan juga keberkatan. So, usaha of course lah, kita mesti selalu belajar, selalu take note apa dalam kelas, selalu tanya pensyarah kalau ada soalan. Tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 194 hari yang lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 7 kes. 433 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala seramai 8,003 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac lalu. Sementara itu, 270 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 73,507 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Ceramah mengenai sunnah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul yang terus diadakan oleh pelbagai pihak. Kembali selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Ganjaran orang yang mempunyai akhlak mulia dan baik ialah tahap kemuliaan seseorang itu sama seperti orang yang rajin berpuasa dan bersembahyang. Perkara tersebut antara intipati majlis ceramah sempena Maulidur Rasul kendalian pasukan polis di Ruaca Brunei. Hadir Datuk Perdana Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Ruaca Brunei dengan tajuk Membangun dengan Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak Muhammad Nasir bin Supri
Penceramah undangan dari Pusat Dakwah Islamiah juga menegaskan cara mencermin akhlak seseorang itu ialah dengan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis Anjuran Badan Ugama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei antara lain bertujuan untuk menzahirkan rasa kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama, tadi kumpulkan 10 orang, kalau 10 orang. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Udal, Daerah Tutong dengan kerjasama Biro Keagamaan Majlis Perundingan Kampung Bukit Udal lewat petang kemarin mengadakan ceramah sempena sambutan Jubli Perak Masjid Kampung Bukit Udal. Ceramah bertajuk Peranan dan Fungsi Masjid di Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penceramah undangan dari Al-Minhaj Center dan Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Dalam ceramahnya antara lain menekankan masjid adalah seagung-agung tempat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid dijadikan sebagai tempat tumbuhnya iman dan tempat beribadah selain dijadikan sebagai tempat pertemuan bermasyarakat, tempat pelindungan, tempat meraihkan kegembiraan dan juga tempat tarbiyah. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tapi mesti yang mendirikan sembahyang. Saya dulu waktu di hostel cerita sedikitlah, kongsi sedikit. Sementara itu, Masjid Kampung Sinaut Daerah Tutong semalam mengadakan ceramah sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah bertajuk Meraih Kebahagiaan dengan Menjalankan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Pengiran Abdul Basit bin Pengiran Haji Zaini, penceramah undangan daripada Majlis Ta'alim Anwar Al-Huda. Majlis dikendalikan oleh Unit Belia Bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan An-Nafi dengan kerjasama Kumpulan Amal Jariah dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sinaut Tutong. Antara yang hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Mastri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Keputusan HIKAS 2020 pengambilan pusingan kedua untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2020-2021 diumumkan hari ini. Pemohon yang berhasrat mengetahui status permohonan layari laman sesawang HIKAS seperti yang tertera. Sementara pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh IPTA dan berhasrat membuat rayuan. Mereka diberikan tempoh 3 hari waktu bekerja untuk menghadapkan surat rayuan dan dokumen ke pejabat pengambilan di IPTA yang berkenaan dalam bentuk surat atau hard copy, email atau borang rayuan secara dalam talian pada waktu pejabat sahaja. Hari terakhir menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan pada hari Rabu, 18 November pukul 4.30 petang. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB akan mengadakan majlis convocation ke-10 pada hari Isnin 7 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan 23 November 2020 Masihi. Majlis akan diadakan di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Kupu SB dalam siaran akhbarnya juga menjelaskan seramai 251 bakal graduan akan menerima sijil dan diploma dalam program bidang masing-masing. Satu percubaan membawa masuk barang tegahan iaitu sebanyak 191 tin dan 23 botol minuman keras pelbagai jenama berjaya dipatahkan oleh Polis Marin Pasukan Polis Diraja Brunei.
Pasukan polis di Raja Brunei dalam siaran akhbarnya menjelaskan kejadian berlaku ketika rondaan sungai di kawasan Pulau Cermin kemarin. Ketika rondaan, anggota polis telah mengesan bunyi enjin perahu dari hujung daratan Kampung Mentiri. Sejurus menyedari akan kehadiran pihak polis, sebuah kereta yang berada di daratan kampung tersebut terus melarikan diri dengan sebuah perahu yang didapati memecut keluar dari sungai menuju ke laut. Pemeriksaan lanjut telah menemui beberapa kotak dan bungkusan yang terapung dipercayai barang tegahan dan barang tersebut dibawa ke Ibu Pejabat Polis Merin bagi siasatan. Kes ini diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut. Dua warga negara asing akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 susulan operasi Pumpung pada 14 November lalu di daerah Blyth. Pemeriksaan dijalankan di sebuah kedai jual perabot rumah di Kampung Lumut. Sementara majikan bagi kedua-dua warga negara asing berkenaan dikeluarkan surat panggilan ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kuala Blyth untuk membantu siasatan dan tindakan lanjut. Sebarang maklumat berhubung pesalah imigresen, orang ramai bolehlah menghubungi talian seperti yang tertera. Maklumat dan nama pemberi maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya.